Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saya sembang. Saya Faizwan dan di episod kali ini berkait dengan cerita tentang rentas negeri. Kebanyakan ramai sebenarnya orang tak tahu bagaimana nak merentas negeri dan siapakah golongan-golongan yang dibolehkan untuk rentas negeri. Aku akan kongsikan kepada korang dalam episod kali ini bagi penerangan dengan lebih jelas untuk korang rentas negeri. Merentas negeri hanya dibenarkan atas perkara-perkara berikut. Yang pertama, urusan kematian keluarga yang terdekat. Yang kedua, urusan perubatan. Contoh, kawasan rumah korang tu berhampiran dengan negeri lain dan itu yang paling terdekat. Maybe poliklinik ataupun hospital itu paling dekat, so korang dibolehkan. Yang ketiga, hal-hal kecemasan. Okey, yang berkait dengan apa-apa jua hal-hal kecemasan. Yang keempat, lain-lain hal atas budi bicara pegawai polis yang korang pergi jumpa. Dan yang kelima, rentas negeri atas urusan kerja dibenarkan mulai 1 Jun. Dan yang keenam, bagi suami isteri yang bekerja berjauhan dibolehkan rentas negeri untuk mereka berjumpa bermula 1 Jun 2020. Tetapi ada tata caranya untuk korang buat permohonan permit setiap kali korang nak merentas negeri atas perkara-perkara yang aku sebutkan tadi. Ada juga orang bertanya, adakah sesi interview yang melibatkan rentas negeri ini dibolehkan ataupun dibenarkan? Statement daripada kerajaan 29 Mei telah keluar mengatakan masih tidak dibenarkan lagi. Ingat, statement 29 Mei. So, selepas ini video ni aku tak tahulah. Tata cara untuk permohonan permit PKP yang korang perlu lakukan sebelum korang hendak pergi ke balai polis berhampiran dengan tempat korang. Yang pertama, sebelum datang ke balai polis untuk membuat permohonan, pastikan korang buat dulu temu janji, call ataupun korang hantar melalui email dengan ketua balai polis daerah masing-masing. Dan jika korang nak dapatkan maklumat balai polis yang berhampiran dengan korang boleh pergi ke website yang tertera di sini dan aku sediakan di ruang description aku di bawah. Dan yang kedua, download dan print dan juga isi borang yang korang boleh download link di description di bawah 2 salinan. Yang ketiga, lampirkan kedua-dua salinan berserta salinan IC korang dan termasuk individu lain jika melibatkan lebih daripada seorang. Dan korang dapatkan dokumen sokongan, misalnya yang melibatkan kematian, korang perlu dapatkan surat-surat yang tertentu. Dan bagi korang yang bekerja atas alasan urusan kerja, korang perlu dapatkan dokumen daripada majikan korang sendiri yang mengatakan nama korang dalam dokumen tersebut ataupun yang berkait dengan urusan-urusan perubatan yang melibatkan nama korang sendiri ataupun apa-apa jua perkara-perkara yang berkaitan boleh korang selitkan dalam dokumen tersebut. Dan sediakan surat rasmi jika perlu atau diminta oleh pegawai polis berhampiran dengan tempat korang. Borang yang aku share dengan korang ini merupakan borang yang bukan dikeluarkan khusus untuk semua negeri, tetapi ada orang mengatakan lain negeri, lain borang, lain negeri, lain dokumen yang diperlukan dan sebagainya. Apa yang aku lihat berdasarkan komen-komen rakan-rakan kita di Facebook, di sosial media, dari segi pengalaman diorang, setiap negeri mempunyai borang tertentu dan juga ada di setiap negeri mempunyai borang tersendiri. So benda ini tak standard. Tetapi yang penting sekali, dokumen yang melibatkan COP itu merupakan permit yang mengesahkan, yang membolehkan korang boleh lepas daripada roblok-roblok highway utama lah yang melibatkan untuk rentas ke utara ataupun rentas ke selatan. Ingat, yang penting COP oleh balai polis yang terdekat dengan tempat tinggal korang. So kalau kau tengok dalam visual ini, permit pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah dikeluarkan oleh IPD Kuala Muda. Ada segelintir orang kata macam tak semua boleh guna, tetapi aku share je dalam video ni supaya korang boleh nampak bagaimana borang ini perlu diisi, apa-apa jua dia punya detail yang kau perlu tahu untuk diisi. Okey, kalau kau tengok kan dokumen ni dia kata kepada ketua polis balai. So siapa yang in charge dalam balai polis tersebut dan kawasan pentadbiran daerah mana, okey, yang melibatkan daerah-daerah tempat korang. Okey, lepas tu yang pertama yang kau tengok butir-butir permohon. So nama korang perlu isi nama korang. Lepas tu kad pengenalan korang dan warga negara. Dan pastikan korang, bagi korang yang bukannya warga negara Malaysia, korang kena selitkan nombor pasport kat situ. Okey, dan alamat tempat tinggal korang isi, nombor telefon. Lepas tu email. Penting sekali bagi korang yang nak rentas sendiri dengan menggunakan kenderaan masing-masing, kenderaan sendiri. So korang letakkan jenis kenderaan korang dan nombor pendaftaran. Okey, jumlah orang. Kalau kau tengok situ, lampirkan butir-butir individu. Yang ni yang kau perlu isi nanti. Nanti aku ceritakan kat bawah. Okey, tarikh masa meninggalkan rumah. Okey, tarikh masa dijangka korang balik ke rumah. Okey, alamat penuh destinasi. Okey, sebab-sebab permohonan pergerakan. Yang ni kau perlu isilah.
Okey, jika melibatkan nombor 1 hingga nombor 3 yang aku maklumkan tadi, disebabkan kecemasan ke, disebabkan perubatan ke, ataupun disebabkan kematian keluarga ke dan sebagainya, tanda tangan korang dan juga tarikh yang korang isi borang tersebut. Dan yang bawah tu, kegunaan untuk balai polis tu kau tak perlu isi lah. Dan yang paling penting sekali, kau tengok yang ada bulat tu, itu cop rasmi balai tu, itu yang paling penting sekali. Okey, bila kau dah ada cop tu, kau boleh gerak lah rentas negeri, kau boleh lepas daripada roadblock yang ada di highway lah. Rentas negeri atas urusan kerja, mesti korang akan tanya, macam mana aku nak isi bahagian macam sebab-sebab permohonan pergerakan. Takkan setiap kali aku kerja nak pergi, tak apa. Sebab itu pentingnya surat majikan yang korang dapat daripada majikan korang, yang perlu korang lampirkan untuk dapatkan permit ini. Yang perlu dibuat oleh korang dengan majikan korang, cop majikan, dan juga cop balai polis yang mengesahkan. Ini lebih baiklah. So, untuk buat masa ni, selain daripada urusan-urusan yang aku maklumkan tadi, tidak akan diluluskan. Buat masa ni lah. Aku ada tengok dari komen rakan-rakan kita, pastikan korang bila nak pergi ke balai polis, pastikan korang pakailah pakaian elok-elok. Janganlah korang pakai pakaian yang pakai slipper, macam tak proper korang nak pergi jumpa pegawai tersebut yang lepas tu nak minta kebenaran. Begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak boleh memberi manfaat pada korang. Dan bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please subscribe channel aku dan jangan lupa share dan like video ini. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Faizuan. Assalamualaikum.